Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Macam biasa, anda bersama dengan saya Fatah Burhanuddin dan Shasha Denzlin dalam rancangan Penyapa Pagi anda, edisi hujung minggu Sejahtera Asia. Hari ini hari Sabtu, Shasha. Ya, betul, hari Sabtu. 19 Jun 2021 bersama dengan 8 Al-Qidah 1442 Hijriah. Ya. Apa khabar penonton-penonton kat rumah? Sihat? Sihat tak? Sihat tak? Shasha sihat? Sihat, Alhamdulillah. Fatah pula macam mana? Sihat. Walaupun kita ni tempoh PKP kita dilanjutkan kepada 28 Jun. Janganlah kita orang cakap berputus asa. Kita sentiasa bersikap bersemangat, sentiasa positif dan juga inilah masanya kita mengasah bakat kita dekat rumah. Tak pandai orang saut mada si pandai berbasuh. Si pandai berbasuh. Tiba-tiba pandai basuh. Betul. Tak pandai nak nak buat apa-apa kerja rumah. Dah pandai dah. Kan. Macam saya, Shasha. Ya. Seminggu ni, 2 minggu, tempoh 2 minggu ni lah. Ya. Dan banyak kerja yang saya telah buat dekat rumah. Apa je kerja yang Fatah buat? Nak tahu? Nak tahu? Ya, mestilah nak tahu. Semua penonton rasa nak tahu saya juga. dekat rumah, saya selalunya pagi-pagi saya akan bangun. Lepas tu saya akan tolong mak saya lah. Kalau mak saya dengar ni, dia mesti macam kata orang Sarawak Inggar. Tak betul ke tak? Tak betul ke tak? Tapi masalahnya. betul. Dan saya pun agak macam inilah peluang sebenarnya kan, Shasha. Walaupun dalam tempoh PKP ni, ini bukan bererti kita tidak boleh melakukan apa-apa. Banyak sebenarnya manfaat dekat rumah ni sebenarnya. Jadi kita sama-samalah tingkatkan kawalan diri kita, sentiasa orang cakap sentiasa berdoa agar COVID ini terhapus dengan cepatnya. Dan juga seterusnya apa yang ingin kami berikan kepada anda semua adalah kata-kata semangat itu supaya terus kuat dan cekal bersama-sama mengharungi penularan wabak COVID-19 ni. Sebab apa, kalau kita mengikut SOP seperti yang telah diwar-warkan, tak jemu kita nak mengingatkan orang semua termasuk diri saya sendiri, diri Fatah mengenai SOP ni. Jadi dan juga sebenarnya kita ada banyak perkongsian yang kita nak kongsikan kepada anda semua dekat rumah. Jadi, apakah yang akan kita kongsi kepada ini, Fatah? Sebelum kita nak kongsikan manfaat ataupun satu tips ni, satu topik tips ni, saya nak bercakap, baiklah topik yang kita akan kupaskan pada hari ini dengan tetamu jemputan kita. Untuk segmen yang pertama, anda akan bersama dengan Shasha sekejap saja lagi bersama tetamu jemput kita mengenai program STEM Tegas. Dan untuk segmen yang kedua adalah mengenai penularan COVID-19 di Sarawak. Itu Fatah akan kupaskan selepas ini. Jadi banyaklah menarik topik. Topik hari ini sangat menarik ya. Sangat menarik. STEM Tegas, mengenai penularan wabak COVID di Sarawak dan sebagainya. Jadi jangan ke mana-mana, kenalah tunggu sampai penghujung rancangan ni, okey? Jadi seperti biasa, sebelum kita nak mengupas topik-topik yang menarik ini dengan tetamu jemputan kita sebentar saja lagi, sambil buat breakfast tu, sambil bangun-bangun tu, sambil nak pergi mandi, nak cuci kereta apa sebagainya, kami di Sejahtera Asia ingin juga menyajikan anda dengan pelbagai kupasan isu semasa yang terkini. Jadi terutamanya kepada kita yang nak meningkatkan daya imuniti kita ni. Jadi hari ini kita nak bawakan kepada anda semua apakah antara manfaat buah-buahan dan sayur-sayuran kepada diri anda. Betul tu. Minggu lepas saya dengan Shasha dah pun berkongsi mengenai manfaat membuang barangan yang tidak dipakai. Jadi hari ini pula saya dengan Shasha akan berkongsi manfaat buah-buahan dan sayur-sayuran. Lagi-lagi sekarang ini dugaan pandemik. Pelbagai penyakit yang datang tanpa kita ketahui. Jadi anda mungkin sudah sering mendengar bagaimana manfaat buah-buahan ataupun sayur-sayuran terhadap kesihatan tubuh badan, kan Shasha? Jadi memakan banyak buah-buahan ini sememangnya adalah cara terbaik untuk mencegah dan mengurangi risiko terkenanya penyakit. Jadi saya mulakanlah dengan dulu buah-buahan. Okey, buah-buahan tak apa. Buah-buahan dulu. Silakan Fatah. Buah-buahan dahulu. Okey, sebenarnya buah-buahan ni adalah sumber vitamin ataupun mineral yang essential yang sangat baik, ditambah lagi dengan kandungan yang kaya dengan serat, dan buah-buahan ni juga menyediakan pelbagai macam antioksidan yang dapat meningkatkan kesihatan seperti flavonoid, klorofil dan sebagainya. Okey, manfaat yang pertama adalah mencegah penyakit kanser. Kanser ini merupakan salah satu penyakit berbahaya yang boleh menyebabkan angka kematian menaik ataupun meningkat setiap tahun. Jadi buah-buahan ini sebenarnya memiliki kandungan
antioksidan yang sangat tinggi sehingga mampu untuk menangkal dan membuang radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Salah satu manfaat dari antioksidan ini juga adalah mencegah agar seseorang itu tidak menjadi mudah untuk terserang penyakit kanser yang berbahaya. Dan Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa WHO menganggarkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan juga yang mencukupi boleh mengurangkan 5 sehingga 12% kanser dan 20 hingga 30% untuk kanser usus. Untuk manfaat kedua adalah untuk menjaga kesihatan mata. Mata ini merupakan salah satu anggota tubuh yang sangat penting. Tanpa mata kita boleh gelaplah dunia. Gelaplah dunia kita. Dan kesihatan mata ini perlu dijaga dengan baik. Apabila mata anda mengalami masalah maka secara automatiknya anda akan sulit untuk melakukan sesuatu secara normal. Salah satu cara yang boleh anda cuba untuk menjaga kesihatan mata adalah dengan memakan buah-buahan yang banyak mengandungi vitamin A seperti papaya, seperti buah mangga dan sebagainya lah. Yang ketiga adalah menurunkan tingkat kolesterol. Kolesterol ini merupakan salah satu sumber penyakit yang boleh mempengaruhi tubuh badan anda dalam waktu jangka hayat yang lama. Terlalu sering dan terlalu banyak makan makanan yang berminyak boleh meningkatkan kadar kolesterol yang sangat tinggi di dalam tubuh. Dan dengan memakan buah-buahan setiap hari secara rutin, boleh membantu tubuh untuk menurunkan kadar kolesterol yang berlebihan. Dan ini yang terakhir, manfaat untuk buah-buahan. Sebab sebentar saja lagi Syasha nak berkongsi apa manfaat sayuran. Yang terakhir ini adalah membantu menjaga kesihatan sistem pencernaan. Di mana setiap buah-buahan ini dia memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Serat ni sangat bermanfaat bagi sistem pencernaan agar tubuh ni boleh mengolah makanan dengan baik dan mengurangkan bakteria berbahaya di dalam tubuh badan. Selain itu juga Syasha, buah-buahan boleh membantu anda dalam melancarkan proses pembuangan air besar. Jadi dekat rumah penonton-penonton kat rumah jika ada masalah sembelit tu tak dapat nak orang cakap buang air besar dengan senang, makanlah banyak buah-buahan. Mungkin Syasha boleh kongsikan manfaat sayur-sayuran pula. Manfaat sayur-sayuran. Syah nak spesifikkan kepada sayur apalah lepas ni. Tapi boleh. Sebelum tu Syah nak tanya dengan Fatah. Tadi bercakap tentang buah-buahan kan. Apa antara buah-buahan favourite Fatah? Buah-buahan favourite saya suka mango float. Mango float. Maksudnya saya suka mangga lah. Suka mangga. Okey, kalau macam Syah suka buah naga. Buah naga. Baiklah, untuk sayur-sayuran Syah nak spesifikkan lagi sebenarnya kepada 3 sayur-sayuran yang telah Syah pilih lah. Antara yang pertama adalah sayur bayam, yang kedua adalah sayur daun pegaga. Pernah dengar tak daun pegaga? Sedap untuk ulam-ulaman kan? Ya, betul, untuk ulam-ulaman. Rasanya macam pedas-pedas itu. Lepas tu yang terakhir adalah brokoli. Jadi kalau sayur bayam ni, siapa yang suka makan sayur bayam kalau dalam kartun? Kita memang sedia tahulah Popeye kan? Ya, betul tu. Jadi sayur bayam ni sebenarnya terbaik untuk badan kita sebab apa? Sebab mengandungi zat besi. Bukan tu saja, ada vitamin B, ada vitamin A, vitamin E. Tengok banyak sangat vitamin dekat dalam sayur bayam ni. Dan juga baik untuk jantung sebab ada antioksidan yang mampu mencegah kolesterol yang tertumpu. Macam yang Fatah bagi tahu tadi, apa manfaat dia untuk mencegah kolesterol. Sayur bayam pun sama juga dan seterusnya. Bagi mungkin ada yang tak tahu bahawa daun pegaga ni adalah merupakan satu sayur awet muda. Nak jadi awet muda, makanlah sayur pegaga. Kalau nak muda, kekal jelita, makanlah makanlah daun pegaga ni. Dan juga dia telah dijalankan satu kajian di saintis di Second Military Medical University di Shanghai mendapati bahawa sebatian Tripernine ini mempunyai ciri-ciri anti kemurungan. Bukan tu saja. Dan yang terakhir adalah sayur brokoli. Brokoli sedap tu. Tinggi kandungan kalsium. Sebab apa? Penting untuk kesihatan tulang kita dan juga mengekalkan osteoporosis. Kaya dengan vitamin K, Fatah. Penting untuk memainkan peranan dalam pembekuan darah, kesihatan tulang juga dan jantung. Jadi kita ni
setiap hari ni kita sebenarnya memerlukan dalam kalau vitamin K kita memerlukan dalam 120 mikrogram sehari. Jadi sekarang ni kita ubah cara pemakanan kita, makanlah sayur-sayuran dan juga buah-buahan seperti yang telah kita sarankan tadi. Betul tu. Tadi Syasha bercakap Syasha suka buah naga. Ya. Buah naga ni nama je nampak ganas. Tapi sebenarnya manfaat buah naga ni banyak. Salah satunya adalah kaya nutrisi. Ya, betul. Kan? Disebabkan buah naga ni dia rendah kalori tetapi cukup kaya dengan pelbagai vitamin dan mineral penting selain kandungan serat. Dan juga dia mempunyai cegah penyakit kronik dan meningkatkan kesihatan usus. Usus adalah satu rumah yang seperti mana saya cakap tadi penting untuk pelbagai mikroorganisma termasuk lebih daripada 400 jenis bakteria. Dan itulah buah naga. Mesti Syasha patutlah macam sihat. Jadi kita banyaklah setakat info ini. yang menarik sebenarnya untuk anda semua dekat rumah. Jadi kata? Jadinya setakat ini sajalah informasi. Orang cakap penerbit pun dah cakap rewind dia cakap macam tu. Sebab kita pun cakap excited sangat kan Syasha. Excited sangat nak buat perkongsian kepada anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini anda akan bersama dengan Syasha untuk mengupas topik dengan lebih lanjut, iaitu program STEM. Jangan ke mana-mana, hanya di Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama saya di Sejahtera Asia TVS 122 Astro dan juga My TV. Baiklah, hari ini kami ataupun saya akan berkongsi mengenai topik iaitu program STEM yang akan dikupas sebentar lagi. Baiklah, saya yakin mungkin ada yang pernah dengar ataupun mungkin yang baru first time mendengar apa itu TEGAS. Untuk pengetahuan semua, TEGAS ataupun Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak adalah sebuah NGO yang ditubuhkan pada 28 Februari pada 2012. Ia adalah bertujuan untuk memperkasakan modal insan melalui program-program pendidikan teknikal STEM ataupun Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics, digital inovasi dan keusahawanan. Untuk berkongsi tentang program STEM kita pada hari ini, dengan lebih lanjut kita akan menjemput Encik Frederick Kelvin Buseli ataupun suka digelar sebagai Encik Fred, merupakan seorang pengurus dan komuniti TEGAS untuk bersama-sama mengupas topik kita pada hari ini. Selamat sejahtera Encik Fred. Apa khabar? Sihat, thank you. Okey, sebelum tu nak tanyalah apakah perasaan Encik Fred pada hari ini? Okey, perasaan saya hari ini excited and a bit nervous lah. Tak apa. Itu perkara biasa. Baiklah, sebenarnya Encik Fred ada banyak perkongsian yang akan beliau ceritakan kepada kita semua mengenai program STEM ni. Jadi Encik Fred, boleh tak jelaskan kepada kami apakah itu program STEM? Okey. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak TVS kerana sudi menjemput saya ke program ini. Sebelum kita bercerita lanjut mengenai apakah itu program STEM, mungkin ramai yang masih tertanya apakah itu STEM sebenarnya. STEM ini merupakan singkatan atau akronim kepada Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Okey, seperti yang sedia maklum, keempat-empat disiplin ini amat penting untuk pembangunan negara, sejajar dengan keperluan revolusi industri 4.0. Selain bidang ini, banyak juga membuka peluang pekerjaan pada masa kini. Justru itu, TEGAS telah merancang program STEM ini semenjak tahun 2017 melalui STEM Playground untuk melengkapi pendidikan STEM di sekolah. Dan seperti yang kita tahu, di sekolah STEM diajar untuk lulus peperiksaan, sedangkan TEGAS cuba memberi pengalaman dan pengetahuan di luar bilik darjah dengan harapan pelajar dapat menguasai prinsip sains dalam STEM. Melalui konten yang menarik dan inovatif lah. Sejak 2017, STEM Playground adalah satu konten yang menarik dan inovatif dan satu program yang sentiasa ditunggu-tunggu oleh para pelajar lah. Pada waktu pandemik
ini Tegas telah membangunkan STEM Playground Virtual yang merupakan yang pertamalah di Malaysia. Bukan sahaja mendapat sambutan di dalam negara tetapi juga di luar negara, di mana kita telah mencapai seramai 180,000 orang yang telah mengunjung website tersebut pada tahun lepas lah yang kita buat tahun lepas. Dan untuk tahun ini kita akan kembali lagi akan menganjurkan STEM Playground Virtual versi 2.0 dengan kaedah dan konten yang lebih menarik bagi memastikan keseronokan dalam bidang STEM ini dapat dicapai seperti yang kita buat secara fizikal sebelum ini. Jadi selain STEM Playground, banyak juga program-program lain yang berkaitan dengan STEM ini seperti Drone and Robotic Explore, Robotex pada tahun 2019 yang lepas. Kita telah membuat program Robotex ini di peringkat international lah, di peringkat antarabangsa dan mendapat sambutan daripada 5 buah negara, antaranya adalah Brunei, Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia dan juga Indonesia lah. Alright, and then selain daripada itu kita juga ada program seperti Community Innovation Literacy, which is program ini kita akan pergi ke luar bandar lah untuk mengajar program programming, basic programming kepada anak-anak di luar bandar. Dan banyak lagi lah program-program kita anjurkan. Jadi macam mana kalau ada mereka yang nak sertai program STEM ni, mungkinkah ada website ataupun link yang disediakan? Okey. Pertama sekali, sesiapa sahaja yang ingin menyertai program-program STEM, anjuran Tegas, pertama sekali kenalah follow Facebook page Tegas, di mana semua maklumat tentang penyertaan akan dimaklumkan melalui Facebook page Tegas lah. Ini kerana setiap program adalah berbeza dengan kaedah pendaftaran dan ataupun penyertaannya. Sebab ada program yang memerlukan pendaftaran sebelum bermulanya program dan ada program yang boleh disertai secara teruslah ataupun walk-in. Dan sebab saya bagi contoh, program-program terbuka seperti STEM Playground, Robotex mungkin boleh disertai secara terus melalui iaitu pergi ke lokasi program ataupun event itu diadakan. Namun demikian, sekiranya anda berminat untuk menyertai pertandingan ataupun program-program tertentu di dalam program tersebut, anda mungkin boleh mendaftar sebelum program itu melalui Facebook Tegas ataupun kita akan melibatkan GPNS melalui sekolah. So mereka boleh menyertai melalui sekolah jugalah untuk pelajar-pelajar. Walau bagaimanapun terdapat juga program yang kita sediakan untuk orang awam lah, di mana pendaftarannya boleh direct ke situ lah. So di mana mereka boleh menyertai walaupun tak register pun. Kadang-kadang ada orang ni dia takut register, kadang-kadang kita dapat pengalaman yang di mana mereka datang ke event kita tu dia orang direct masuk je, dia tak nak walk in terus lah. So tapi kita benarkan juga, so tak ada halangan untuk pergi ke event kita lah. So dia macam tu. So and then sebab itu saya maklumkan tadi awal supaya kalau sesiapa yang berminat untuk menyertai program Tegas ini kena follow lah Facebook Tegas dan alert lah dengan program-program yang kita akan maklumkan di dalam tu. Kiranya macam kena alert dengan page Tegas. Lepas tu penyertaan adalah dalam kalangan pelajar dan juga orang awam. Jadi kiranya usia tu tak kira lah berapa? Tak kira sebab kita program-program yang kita anjurkan ini dia peringkat dia daripada sekolah rendah lagi, dari tadika sehingga dah ada. So dalam program STEM Playground ni dia memang terbuka pada pelajar-pelajar sekolah dari tadika dan pelajar sekolah rendah sehingga ke sekolah menengah. So dia memang relevan untuk umur yang macam ni lah. Tetapi orang-orang dewasa pun boleh juga datang, mungkin menemani anak mereka ataupun mungkin ingin belajar sesuatu daripada apa yang kita anjurkan ni lah. Sangat menarik sebenarnya. Dan saya pun sebenarnya tertarik sebab semua peringkat umur boleh menyertainya. Jadi untuk mengetahui apa lagi program STEM, jangan ke mana-mana. Tunggu selepas ini hanya di Sejahtera Asia.
Ya, terima kasih kerana setia bersama kami di Sejahtera Asia bersama saya Syasha Denzin dan juga mendengar perkongsian daripada Encik Fred sendiri mengenai program STEM. Baiklah, pada pandangan Encik Fred lah kan, apakah antara kebaikan ataupun manfaat yang diperoleh melalui program STEM ni? Okey, sebenarnya program STEM ini pertama sekali sebab orang selalu macam ni selalu apabila pelajar ni dia bercakap berkenaan dengan subjek STEM ni, dia orang selalu memikir subjek itu merupakan satu subjek yang susah. Dan jadi kita tak mahu ada mindset seperti itu kerana ramai yang kita dapati bahawa mereka gagal bukan disebabkan oleh mereka tidak tahu, tetapi disebabkan oleh kerana mereka takut nak mengambil subjek tu. Sebab mereka dah rasa benda tu susah. So sebab itu kita menganjurkan program seperti STEM Playground ini, so kita nak timbulkan minat mereka supaya mereka rasa bahawa subjek STEM ini merupakan satu subjek yang menyeronokkan. Itu yang sebenarnya kita mahu mereka dapati daripada program STEM ini. Dan selain itu juga mereka berpeluang untuk belajar berkenaan dengan programming, berkenaan dengan coding, berkenaan dengan robotics, berkenaan dengan projek inovasi dan sebagainya. Itu yang tujuan kita mengadakan program ini. Kalau kita lihat sebenarnya program-program yang disediakan adalah sangat menarik. Betul. Tapi budak-budak ni atau para pelajar ni dimomokkan dengan satu pemikiran yang sebegitu seperti yang Encik Fred beritahu tadi. Dan selain daripada program STEM ni, apakah antara program lain yang disediakan oleh pihak Tegas? Okey, antara program-program lain yang turut dianjurkan oleh pihak Tegas antaranya ialah seperti Tegas and Friend Podcast. Sekarang ni kita buat podcast juga. Buat podcast. Bermadam kita sedang dalam keadaan pandemik, so kita ada buat program podcast, which is program terbaru lah. Dan inovatif thinking program seperti Tegas bersama komuniti, program-program keusahawanan, anjuran Tegas Digital Innovation Hub dan banyak lagi program-program yang berkaitan dengan pendidikan TVET, belia, komuniti dan sebagainya. Dan kebanyakan program-program ini masih belum lagi dapat dianjurkan lah, seperti yang saya tahu, semua tahu bahawa kita masih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Namun semua program yang menggunakan platform virtual masih lagi diteruskan seperti Tegas and Friend Podcast, di mana kita akan menjemput partners-partners kita, para ikon belia, usahawan dan sebagainya untuk kita wawancara dan berkongsi pengalaman, pendapat dan kemahiran mereka lah. Itu adalah salah satu inisiatif yang terbaru dibawakan oleh Tegas, betul? Baiklah, seperti yang kita sedia maklum sebelum ni, calon-calon SPM telah mendapat keputusan mereka. Jadi mungkin ada di antara mereka macam, alah, nak buat apa lepas SPM ni? Mungkin ada program-program, ada tak program-program yang sesuai untuk mereka join? Okey, sebelum pandemik COVID-19, banyak program-program yang kita rangka dan laksanakan untuk mereka yang lepas SPM ini. Antaranya ialah Sarawak Career and Training Fair. Rasanya Syasha pun pernah dengar. Ya, pernah. Ya, kita pernah join juga pun. Ya, ya, kita buat di BCCK dan juga Project of Dream Realize, roadshow dan sebagainya. Sebagai contoh, program PORIA roadshow ini, jika tiada pandemik COVID-19 ini, maka tahun ini merupakan tahun ke-6 program ini dianjurkan dan merupakan satu-satunya program Jerayawara yang dibuat secara berterusan selama 3 minggu dengan membawa lebih 45 institusi pendidikan tinggi dan bantuan pendidikan ke seluruh Sarawak sebaik saja keputusan SPM dan STPM diumumkan. Tujuan kita membuat program ini kerana kita dapati bahawa ramai pelajar di luar bandar lepasan SPM dan STPM masih tidak tahu bagaimana hendak mendaftar masuk ke institusi pendidikan. Dan kita dapati juga mereka ini juga mempunyai keputusan yang cemerlang. Oleh yang demikian kita mengambil inisiatif ini dan syukur kerana ramai pelajar-pelajar kita yang mendapat manfaat daripada program ini. Kerana kita dah mendapat maklum balas bahawa ramai di antara pelajar yang datang ke program tersebut mendaftar masuk ke institusi pilihan mereka lah. Maksud saya masuk ke institusi yang kita bawa tadi. So mereka dapat info dan mereka register. Macam tu. Itu yang antara program yang kita buat sebelum pandemik lah. So untuk yang akan datang ni mungkin kita akan buat, kita masih akan buat mungkin dalam skala yang kecil. So mungkin kita akan buat secara
masuk dalam podcast tadi, kita bagi info kepada mereka siapa yang mereka boleh kontak. Yang itu yang masa kita dalam perancangan pada masa ini. Dalam perancangan. Jadi apa yang kita tahu tadi, masa musim pandemik ni rasanya tak banyak program yang kita lakukan, dan juga seperti yang Encik Fred bagi tahu, ada buat podcast, itu adalah salah satu inisiatif yang dilakukan. Mungkin juga ada program-program lain ke? Okey. Sebagai sebuah agensi yang terlibat dalam merancang dan melaksanakan program, pandemik ini memberi satu cabaran yang besar kepada Tegas, kerana banyak program-program yang telah kita rancang berbentuk fizikal sukar untuk dilaksanakan. Namun demikian, semangat dalam menyantuni pelajar dan belia ini membuat kita tidak putus asa mencari pelbagai inisiatif, idea untuk kita memastikan maklumat kita sampai kepada mereka. Semenjak pandemik COVID-19 ini bermula pada Mac 2020 yang lepas, Tegas telah melaksanakan 4 program pada tahun 2020 dan semua secara virtual ataupun maya. Seperti STEM Playground Virtual, seperti saya maklumkan awal tadi, Tegas Makers Challenge, STEM at Home Online Roadshow, dan pertandingan bervideo pendek, 81 inisiatif kerajaan negeri Sarawak. Selain itu, manakala untuk tahun ini pula, kita telah merangka 9 program, iaitu kita ada Think and Tinker Hive, Think and Tinker Mini Lab, STEM Playground Virtual versi 2.0, Tegas and Friend Podcast, My X Challenge, STEM at Home Season 2, Tegas Maker Challenge, Projek Inovasi dan Makers Kit. Ini adalah antara program yang kita akan anjurkan pada tahun ini. Ada 9 program Betul. Dan kesemua program ini akan dibuat secara maya, sama ada menggunakan platform media sosial ataupun website lah. Namun demikian, ada yang tertanya-tanya, macam mana dengan pelajar-pelajar di luar bandar yang tidak mempunyai capaian internet, katakan. Ya, betul. Sebab kebanyakan kita buat secara virtual kan. Memerlukan internet yang kuat. Betul. So untuk perkongsian, Tegas dan pelajar ataupun masyarakat luar bandar ini memang tidak dapat dipisahkan. Di mana kebanyakan program yang kita rancang dan laksanakan sudah semestinya mengambil kira mereka yang di pedalaman ataupun luar bandar, termasuk program-program yang kita buat secara virtual ini, yang mana akan dibuat secara offline juga untuk mereka yang di luar bandar. So bagaimana cara kita nak buat secara offline? Okey, sebagai contoh, pada STEM Playground Virtual 1.0 yang lepas, Tegas telah menyediakan lebih kurang 800 unit pendrive yang telah dimasukkan konten-konten STEM Playground Virtual untuk dihantar ke sekolah-sekolah luar bandar, dan untuk sekolah tunjukkan kepada pelajar-pelajar mereka dan untuk mereka cuba. Alright? Dan ini merupakan satu inisiatif yang paling kita tekankan dalam semua program yang kita anjurkan. Demikianlah yang kita buatlah untuk mereka. Jadi nampak tak ada bagi ataupun satu inisiatif yang sangat baik sebenarnya untuk bagi pendrive kepada pihak sekolah, lepas tu pihak sekolah kongsikan kepada anak-anak di luar bandar. Di luar bandar. Jadi sebagai penutup segmen, apakah antara pesanan Encik Fred kepada golongan-golongan belia ni? Okey, saya mengambil kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengucapkan sebelum saya menutup ni, saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada TVS kerana sudi menjemput saya, dan saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengajak para belajar dan belia untuk like and follow page Facebook Tegas ataupun Instagram Tegas Sarawak untuk mengikuti perkembangan terkini tentang program-program Tegas di masa akan datang. Ini kerana Tegas akan memastikan setiap program yang kita anjurkan adalah berkualiti dan akan memberi manfaat yang besar kepada mereka semua, terutamanya pelajar dan juga belia. Selain itu, saya juga menyeru kepada semua untuk terus patuh SOP sepanjang pandemik ini, kerana kita jaga nyawa kita sekaligus kita akan jaga nyawa orang-orang di sekeliling kita. Sekian sajalah daripada saya. Stay home, stay safe, dan terima kasih. Ya, begitulah antara perkongsian yang diberikan oleh Encik Fred, dan kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Fred juga kerana atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kami semua. Rasanya semua dah ada input-input yang sangat menarik mengenai program STEM ni. Jadi selepas ini kita akan bersama dengan Fatah. Jangan ke mana-mana, hanya di Sejahtera Asia.
Bertemu kembali dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Fatah Burhanuddin. Tadi sebentar tadi anda bersama dengan Shasha dan Encik Fredrik bercakap mengenai kupasan program STEM Tegas. Jadi terima kasih lagi kepada Shasha dan Encik Fredrik. Jadi segmen ini saya menguasai. Itu penularan COVID-19 di Sarawak. Tajuk ini sangat serius. Jadi penularan virus COVID-19 kini membimbangkan, semakin membimbangkan. Berpuratakan 5,000 sehingga 7,000 lebih kes positif dilaporkan setiap hari. Pelbagai langkah telah dilakukan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Salah satunya melaksanakan SOP yang sesuai dengan keadaan semasa. Tapi persoalannya, bermain di minda kita sekarang ni, bilakah dugaan pandemik ini akan terhenti? Itu persoalannya. Jadi untuk mengupas topik ini dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Jane Labadin. Selamat datang ke Set Sejahtera Asia. Sehat? Ya, sehat. Baik, Prof. Dalam usaha negara serta masyarakat setempat dalam membendung wabak COVID-19 ini, pelbagai usaha telah dilaksanakan dari pelbagai aspek. Dan anda sendiri telah memulakan satu gerak langkah kajian yang dikenali sebagai COVID-19 Model Simulation. Jika boleh dikongsikan kepada penonton dengan lebih lanjut, apakah intipati di sebalik kajian yang dilakukan oleh Prof ini? Okey, terima kasih Fatah. Dalam kajian ini satu model matematik telah dirangka untuk menganggarkan bilangan kes aktif. Melalui model simulasi. Berdasarkan model ini, kami telah bina ataupun dapat mengoutputkan lengkungan epidemik COVID-19 ini bagi kita untuk memantau situasi wabak COVID-19. Oleh kerana kita dapat data-data daripada KKM untuk Malaysia secara keseluruhan dan juga Sarawak, jadi kita dapat memantau situasi dengan melihat lengkungan epidemik ini. Kajian ini sebenarnya bermula sejak awal tahun 2020 ketika kes COVID-19 masih belum direkodkan di Malaysia pada masa itu. Jadi kami membina model yang mudah, yang simple bagi meramal saiz berapa banyak bila kita masukkan seorang yang sakit dan berapa banyakkah akan berapa ramai orangkah yang akan mendapat COVID ini. Jika kita tidak mengawal, jika tidak ada kawalan yang diambil, apakah efeknya kepada populasi Malaysia. Jadi apabila kita lihat dia sangat laju, dia akan naik sangat laju kalau kawalan tidak diambil langsung. Apabila Malaysia memasuki gelombang kedua COVID-19 iaitu pada Mac 2020, kami telah mempertingkatkan lagi model matematik kami di mana ia merangkumi kawalan pula. Kawalan yang diambil oleh KKM kita take into account lah dalam model tersebut, di mana kita ambil seperti kuarantin kontak rapat, pengasingan pesakit, pengesanan kontak, penutupan penuh. Jadi kami telah membahagikan populasi manusia kepada subpopulasi seperti populasi yang boleh dijangkiti, kita ni boleh dijangkiti lah. Populasi yang telah dijangkiti, populasi yang diasingkan, populasi yang terdedah dengan virus, dan juga populasi yang telah sembuh. Jadi kami membuat andaian bahawa semua manusia yang terdedah kepada kontak yang mempunyai COVID ni akan dijangkiti. Dengan jumlah keberangkalian lah. So jika saya ada dan kamu belum ada, jadi ada keberangkalian dia yang kemungkinan yang Fatah pun akan dapat. Jadi kami juga melibatkan satu pemboleh ubah, ada satu dalam bentuk matematika, kawalan yang kita yang mewakili
tingkah laku manusia. Iaitu pemboleh ubah ini dihubung kait dengan pematuhan orang awam terhadap garis panduan COVID-19. Jadi kami mendapati pemboleh ubah ini sangat sensitif dan jika nilai pemboleh ubah ini tinggi, maka dia dapat memperlahankan peningkatan kes. Ini adalah satu daripada output daripada model itu yang kita dapat lihat sama ada SOP itu, the compliance, the people are complying to the SOP or not when they go out. Baik. Seperti mana yang kita tahu, variasi varian telah memasuki Malaysia, khususnya di Sarawak itu sendiri, dan juga kami dipahamkan bahawa varian baru COVID-19 ini dikatakan lebih agresif ataupun bahaya daripada COVID-19 yang biasa. Jadi adakah model yang Prof formulasikan ini mengambil kira mengenai varian terbaru ini? Memang ada variasi ini. Dari aspek matematik, kami menganggap varian COVID-19 ini sebagai suatu nilai sebab matematik. Menurut beberapa kajian dan laporan yang telah diterbitkan, penularan keboleh jangkitan adalah lebih tinggi apa yang dikatakan oleh Fatah tadi. Seperti a variant of concern, VOC, yang kita nampak selalu dikabarkan. Pada masa ini kami tidak menyertakan VOC ke dalam model kerana ia masih belum dominan. Belum bermakna nombor bilangan kes masih kurang. Sama ada dan kita tidak pasti sama ada kes yang dilaporkan adalah kes varian tersebut. So dalam konteks kami ini adalah penting. Oleh yang demikian dalam model kami nilai keboleh jangkitan adalah dalam konteks secara general COVID-19, bukan VOC itu. So tetapi setelah VOC menjadi lebih dominan, bermakna kes-kes positif adalah disebabkan oleh VOC, maka model kami boleh meningkatkan nilai penularan keboleh jangkitan ini. Jika penularan keboleh jangkitan adalah tinggi, nilai yang seperti pemboleh ubah yang saya katakan tadi perlu ditingkatkan juga bagi menurunkan penularan. So bermakna oleh kerana kita tahu varian ini adalah lebih agresif, maka kita perlu tingkatkan lagi pemboleh ubah ini, iaitu bagaimana kita menjaga SOP. Baik. Hari demi hari, waktu demi waktu, pelbagai spekulasi daripada pelbagai pihak bercakap mengenai vaksin. Ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong, dan yang tidak menyokong ini kita boleh kategorikan sebagai anti-vaksin. Jadi ini sejurus sebenarnya membawa kepada kekeliruan kepada orang awam untuk mengambil vaksin ini, dan mungkin mereka ada ragu-ragu. Jadi boleh Prof jelaskan mengapa vaksin itu amat penting untuk diri? Jika masyarakat kita mencapai immunity yang mencukupi, penularan wabak akan terhenti. Kerana virus tersebut akan sukar bertapak dalam komuniti dan menjangkiti manusia. Inilah yang dikatakan sebagai herd immunity, immunity kelompok. Kita sedia maklum bahawa keberkesanan vaksin COVID-19 ini bukan 100% lagi. Betul. Masih dalam penyelidikan, tapi ada keberkesanan dia. Bermakna walaupun seorang itu telah pun divaksin, masih ada keberangkalian dia akan dijangkiti. Namun vaksin COVID-19 masih dapat memberi perlindungan. Menurut model kami, 80% populasi manusia perlu divaksinkan. Walaupun tidak 100% efikasi dia, keberkesanan dia, tapi masih boleh menolong menurunkan kes-kes. Jadi jika liputan imunisasi dalam masyarakat ialah 80% atau ke atas, kita akan mampu untuk merentas
negeri, dalam sektor ekonomi dapat dibuka semula. Okay? Jadi itu adalah sangat penting untuk pergi vaksinkan diri. Okay? Itulah. Macam cakap vaksin ni sebenarnya sangat penting. Jadi kita nak banyak lagi persoalannya. Saya akan tanya sebentar saja lagi. Jadi kita berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya Fatah Burhanuddin dalam Sejahtera Asia, dan tetamu jemputan kita Profesor Dr. Jan. Jadi tadi Prof juga menyatakan menurut model yang dirumuskan 80% populasi manusia perlu divaksin untuk kita kembali semula kepada kehidupan sebelum pandemik. Jadi berdasarkan model yang diformulasikan oleh Prof ini sendiri, berapa lama jangka hayat Sarawak akan mencapai 80% populasi untuk diberi vaksin? Okey, menurut model kami kami telah taking into account semua yang kawalan yang diambil dan juga rate of vaccination, berapa ramai yang divaksinasikan setiap hari, dan juga efikasi keberkesanan COVID tadi. Based on our model, menurut model yang kami telah bangunkan itu, kita boleh mencapai 80% ni pada bulan September nanti. Menarik, bulan September nanti. Ya. 80%. Jadi kita melihat kepada angka kes positif di Sarawak, khususnya kadar penurunan angka sangat sikit dan membimbangkan. Jadi pada pendapat Prof sendiri, berapa lamakah lagi COVID-19 ni akan terhapus sepenuhnya dari muka bumi ini? Setakat ini dari muka bumi It's a big question sebenarnya. Vaksin telah mula diperkenalkan kepada dunia. Ya. Kebanyakan negara sedang melakukan yang terbaik untuk menyediakan vaksin kepada rakyat masing-masing. Isu ini akan sukar untuk dijawab sebenarnya, kerana setiap negara mempunyai kadar vaksinasi dan perintah kawalan yang berbeza. Jadi setiap negara yang mempunyai mempunyai gelombang wabak yang berbeza-beza hingga kini berharap agar vaksin akan mampu mengawal COVID-19 ini. Jadi untuk menghentikan pandemik ini, jangka masa untuk mencapai immunity kelompok yang saya katakan tadi bagi setiap negara adalah penting. Tapi oleh kerana kadar berbeza, setiap negara dan rakyat masing-masing mempunyai tanggungjawab untuk memastikan kita sedunia menjalani kawalan pencegahan dengan sempurna. Jadi vaksinkan diri dan lakukan SOP yang telah disarankan. Jika setiap individu di dunia, di dunia memainkan peranan masing-masing ini, maka kita boleh menangani pandemik ini. Tapi, namun mengikut model simulasi kami, kita tidak dapat hapuskan virus sepenuhnya, sepenuhnya dari muka dunia. Virus ini unfortunately tetap ada seperti virus influenza. Kita harus memperolehi vaksin dan memastikan kita lakukan kebersihan diri untuk memastikan tidak lagi ada outbreak. Betul tu. Kita perlu pastikan dia terkawal, selalu terkawal. Baik. Prof juga ada menyatakan dalam laporan kajian ini dengan mengesyorkan bahawa semua orang mesti mematuhi SOP dan mungkin lebih baik untuk mengelakkan lawatan semasa perayaan. Jadi selain daripada itu, apa lagi yang boleh Prof cadangkan untuk menghentikan COVID-19 ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, pemboleh ubah yang saya katakan tadi, iaitu menjaga diri sendiri. Betul. So itu yang memainkan peranan yang sangat paling penting. Jika dibandingkan dengan vaksin, mengambil vaksin pun tidak cukup untuk
melindungi diri kita. Jadi kita sebagai individu, kita perlu melakukan apa yang sepatutnya, iaitu menutup, menggunakan pelitup muka, avoid crowd. Okay, kalau boleh janganlah pergi tempat-tempat yang crowded. Lepas tu janganlah ada keramaian dan all those things. Ini adalah satu yang kita perlu hindarkan. Dan jalanilah tanggungjawab ini dan we should be okay. Betul tu. Jadi dan menarik juga Prof, sebenarnya Prof dan penonton-penonton di rumah, dekat Singapura sekarang ini telah ada satu alat iaitu kit ujian kendiri ataupun kita panggil dia sebagai antigen rapid test, di mana ianya kita sendiri yang boleh cek ataupun swab test sendiri dan mendapat keputusan di dalam sekitar 20 ke 30 minit. Dan saya rasa ini adalah sebenarnya satu langkah yang sangat advance dan bernas, di mana mungkin rata-rata yang ada mempunyai ketakutan membuat swab test disebabkan orang proses swab test yang dicucuk tu membuatkan mereka takut. Mungkin mereka boleh membuat sendiri sedemikian. Jadi berdasarkan model yang dirumuskan oleh pihak Prof, adakah pesakit yang pernah positif COVID-19 ini dan sembuh masih boleh dijangkiti COVID-19 lagi? Pendidikan klinikal belum mengesahkan sama ada pesakit positif boleh dijangkiti dengan COVID-19 ini semula. So walaupun demikian, dalam konteks model matematik kami telah membuat andaian bahawa pesakit akan mendapat imunisasi sepenuhnya. Bermakna bila dia sembuh, dia tidak akan lagi akan mendapat COVID-19. Ya. Walau bagaimanapun, jika terdapat penyelidikan klinikal ataupun kajian klinikal yang mengesahkan bahawa seseorang itu boleh dijangkiti sekali lagi, maka model kami boleh dipertingkatkan semula untuk mengambil kira situasi tersebut. Dan juga Prof, tadi Prof ada menyatakan yang vaksin ini semua negara sekarang ini ingin memproses vaksin demi untuk penduduknya. Jadi ada satu susulan daripada timbul satu isu di mana ada setengah pihak cuba untuk memandingkan vaksin, mana yang lebih baik untuk diambil, dan ini juga menimbulkan lagi satu stigma kekeliruan masyarakat terhadap vaksin yang mereka dapat. Jadi adakah wajar sebenarnya tindakan sebegitu dilakukan oleh pada pihak yang memandingkan itu? Sebenarnya setiap vaksin ini telah melalui penyelidikan. Jadi setiap penyelidikan itu pun perlu kita ambil kira. Betul. Dan mereka mempunyai prosedur yang tertentu dan kita patut believe in that. Betul. Ya, dan juga mereka telah pun mengatakan keberkesanannya berapa. Dan setiap vaksin yang dibuat adalah baik untuk manusia, sebab kita mempunyai goal kita adalah untuk menghapuskan, untuk memastikan bila kita kena COVID ni kita tak severe the effect. So sebenarnya vaksin ni adalah bagus. Ya. Jadi penonton-penonton kat rumah, jadi janganlah kita cakap apa tadi sesuka hati je membuat andaian sendiri. Jadi mungkin ini adalah penutup ya, pesanan Prof kepada penonton-penonton sebagai penutup Sejahtera Asia pada pagi ini. Okey, sebelum itu saya nak berterima kasih kepada TVS kerana telah menjemput saya. Kepada penonton Sejahtera Asia yang saya hormati sekalian, saya tahu situasi COVID-19 pandemik ini telah memberi kesan yang banyak kepada setiap individu kita sedunia sebenarnya. Tapi ini juga memberi kita sesuatu yang istimewa. Peluang untuk kita bersatu sebagai satu kemanusiaan. Betul. Peluang untuk kita belajar bersama-sama. Peluang untuk kita tumbuh bersama, dan yang amat penting sekali adalah peluang untuk bekerjasama seperti apa yang saya katakan tadi. Setiap individu mempunyai tanggungjawab masing-masing, iaitu
pergi dapatkan vaksin dan patuhilah segala SOP yang disarankan. Dengan sempurna. Dengan sempurna tu. Ada keyword dia adalah sempurna. Yes. Jadi kita rakyat Malaysia, ramai-ramailah kita bertanggungjawab bersama. Ini mampu orang cakap gerak langkah bersama. Jika kita ingin membendung, kita harus bekerjasama. Kena ada sifat bekerjasama yang sangat teguh. Jadi terima kasihlah kepada Dr. Jen, Profesor Dr. Jen kerana sudi berada di Siar Sejahtera Asia pada pagi ini. Informasi yang sangat saya boleh katakan sangat menarik dan meluas ya untuk pandangan penonton-penonton kat rumah. Jadi setakat ini sajalah perkongsian kami di Sejahtera Asia. Semoga bermanfaat untuk semua. Sehingga jumpa lagi. Saya Fatah Burhanuddin. Daripada Inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye bye.